Didik TV KPM. Hello semua murid-murid, anda masih bersama dengan saya Yuyu Aziz bersama dengan Cikgu Muhammad dan juga jurubahasa iaitu Cikgu Aida bagi mata pelajaran asas kelestarian. Sebentar tadi kita dah belajar apakah itu pneumatik. Sebut dengan betul. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Muhammad. Terima kasih Yuyu. Sama-sama Cikgu. Okey, tadi kita dah belajar berkaitan tentang konsep asas pneumatik. Okey, dan cikgu yakin anak-anak di luar sana memang memahami sangat jelas gambar-gambar yang cikgu telah bagi terbaik. Okey. So kita pergi ke peringkat yang seterusnya. Jadi cikgu nak share ilmu berkaitan dengan sistem pneumatik, iaitu kita kena belajar dulu bahagian-bahagian yang berkaitan dengan sistem pneumatik anak-anak Okey, jadi untuk bahagian utama sistem kawalan pneumatik, kita ada 4 bahagian anak-anak, iaitu yang pertama kita namakan dia sebagai perkhidmatan pembekalan. Yang kedua adalah pengawalan pneumatik. Yang ketiga adalah pemindahan atau penghantar tenaga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penggerak dan penukar. So, ini semua adalah berkaitan dengan bahagian utama dalam sistem pneumatik. Okey? Baik, untuk menggambarkan bahagian-bahagian utama ni, cikgu persembahkan dalam bentuk rajah untuk memperjelaskan berkaitan dengan bahagian-bahagian ini anak-anak. Okey, contoh sistem pneumatik, cikgu dah tunjukkan gambar-gambar ini. Jadi, dia ada 4 bahagian. Yang pertama adalah bahagian perkhidmatan pembekalan. Yang kedua, bahagian penghantaran tenaga. Yang ketiga, bahagian pengawalan pneumatik. Dan yang keempat, yang terakhir, bahagian penggerak. Jadi, cikgu nak minta di sini anak murid cikgu yang cikgu sayangi, siapa yang boleh bantu cikgu, tolong ataupun namakan komponen-komponen yang terlibat di bahagian perkhidmatan dan pembekalan. Ada yang nak mencuba? Baik, Hafizi. Silakan Hafizi. Dalam sistem pneumatik ini terdapat bahagian yang terpenting, iaitu bahagian perkhidmatan bekalan. Dalam bahagian perkhidmatan bekalan tersebut, terdapat beberapa komponen yang ada di dalamnya. Antaranya motor elektrik yang terdapat di bahagian belah kiri dan digandingkan dengan penyejuk, penapis air dan minyak. Lepas itu, dia digandingkan dengan tolok tekanan dan pengering. Dan pada bahagian bawah pula, ia bahagian penghantaran tenaga. Dan pada bahagian akhir sekali, bahagian penggerak. Diterima ke cikgu jawapan tu? Ya. Saya sebenarnya nak jawapan sikit je. Tapi dia jawab lebih menyeluruh. terperinci. Ya Allah. Aduh, terkejut saya. Ni boleh jawab ni soalan peperiksaan nanti. Harap mudah-mudahan lah. Okey, sebenarnya cikgu nak ini saja bahagian perkhidmatan bekalan, tapi Hafizi dah jelaskan keseluruhan. Alhamdulillah, nampak gayanya dia pun faham, termasuklah cikgu mengharapkan anak-anak murid cikgu yang lain. Okey, untuk komponen pneumatik, bahagian perkhidmatan bekalan, kita ada 3. Sebenarnya banyak Yuyu. Cuma saya tunjukkan, cikgu tunjukkan ada 3 je yang penting dalam bahagian tersebut. Kita ada motor elektrik, kita ada pemampat udara, kita ada tangki. Ianya melibatkan jantung ataupun nadi utama. Kalau tak ada benda ni, tenaga pneumatik tak dapat dihasilkan. Okey? Baik, so cikgu tunjuk pula berkaitan dengan perincian komponen pneumatik tersebut. Yang pertama, kita ada motor. Motor ni penting. Motor ni penting. Fungsi dia apa? Untuk menghidupkan pam. Bila pam bekerja, barulah dia boleh kompreskan udara. Dan simboliknya, kita tunjukkan lakaran seperti inilah. Itu adalah simbolnya. Gambar motor. Dan simbol ini penting semasa anak-anak murid kita melakarkan litar kawalan. So, simbol ni kena ingat anak-anak. Penting, kena ingat. Okey. Yang kedua adalah pemampat udara. Bila motor hidup, pemampat akan mula bekerja. So pemampat ni kompresor, cikgu? Dia kompresor. Dia akan cuba, dia akan mula mampakkan udara. Betul lah, kadang kalau kita pergi kedai bengkel, dia kadang mesin bunyi ting 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 kan. Ting tu maknanya dia kompreskan udara. Bila udara dah cukup, dia senyap. Bila udara dah kurang, dia ting 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 ting. Macam tu. Okey? Baik, simbol dia macam itu, ada bulatan dan segitiga. Dan yang terakhir, cikgu nak tunjukkan adalah tangki. Agak-agak Yuyu, apa guna tangki ni? Untuk menyimpan the compressed
udara, betul? Ya, hebat Yuyu, Terima kasih, pandai cikgu. Cuba-cuba. Ya, tangki ini sebenarnya dia dibuat daripada besi tuang, besi yang kuat digunakan untuk menyimpan udara yang telah dimampatkan itu. Okey. Baik, itu simbol dia, simbol tentang pneumatik Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian pengawalan pneumatik, terdiri daripada dua bahagian, dua komponen, satu injak kawalan aliran dan satu lagi injak kawalan arah. Untuk injak kawalan aliran kita gunakan biasa dua komponen, iaitu penghad boleh laras, penyekat sehala. Manakala untuk injak kawalan arah, biasanya kita guna injap 3/2 dan injap 4/2 lah. Tapi cikgu pun nak tunjukkan juga injap 2/2. Jadi anak-anak namakan je injap 2/2 je. Tak payahlah anak-anak tuliskan injak kawalan arah 2/2. Tak payah. Tuliskan injap 2/2 je. Okey? Baik. Jadi cikgu tunjukkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan gambar-gambar. Yang pertama adalah penghad boleh laras, itu gambar dia. Fungsi dia untuk mengurangkan aliran udara bertekanan ke silinder. Maknanya jika kita nak tengok silinder itu bergerak slow, maknanya kita gunakanlah peralatan tersebut. Kalau tak ada peralatan tersebut, dia gerak laju. Itu maksudnya. Ini simbolik dia. Gambar yang kedua adalah berkaitan dengan penyekat sehala. Fungsi dia untuk membenarkan aliran udara bertekanan pada satu arah sahaja. Okey, ini juga ada melibatkan simbol yang akan kita gunakan. Okey, dan seterusnya ini adalah injap kawalan arah. Kita gunakan injap 3/2. Fungsi dia mengawal arah aliran udara bertekanan dan ini adalah merupakan simbol yang akan kita gunakan. Dan gambar yang terakhir yang cikgu nak share dengan anak-anak iaitu injap 4/2. Fungsinya sama, cuma simbol dia berbeza. Jadi sekali lagi cikgu tegaskan kepada anak-anak murid, tolong baca buku dan tolong ingat, tolong hafal simbol dia. Sebab ini sangat penting untuk anak melakarkan lita. Okey, jadi bahagian yang terakhir adalah bahagian penggerak atau penukar. So, komponen yang kita gunakan Yuyu adalah silinder. Silinder. Jadi, silinder kita ada tiga jenis. Okay? Silinder tindakan tunggal tanpa pegas. Maknanya silinder tu dia ada spring. Dia ada pegas. Pegas tu maknanya spring. Spring tu di dalam silinder. Kemudian, silinder tindakan tunggal dengan pegas. Dan terakhir, silinder dua tindakan. Jadi, silinder dua tindakan dia tidak ada spring. Okey? Baik, kita tengok perincian gambar dia. So, inilah gambar silinder tindakan dengan spring. Fungsi dia menolak atau menarik beban. So, spring dia dekat sinilah. Kat sini. Spring ni berada di dalam silinder. Ini dari segi simbol. Manakala untuk gambar anak-anak, tengok sini. So, dia buat kerata rentas. Dalam tu kita nampak spring. Okey. Untuk gambar yang kedua, kita gunakan silinder dua tindakan, fungsinya tetap sama, menolak atau menarik beban. Ingat, pneumatik dia cuma guna untuk menolak beban yang kecil saja, bukan beban yang besar. Cuma bezanya pun berbeza. Untuk silinder dua tindakan, kita ada dua perpaipan, 1 dan 2. Okey. Manakala untuk silinder satu tindakan, kita cuma ada satu masukan sahaja. Okey, ini bezanya. Jadi jangan anak-anak buat silap nanti. Kalau soalan tu diminta silinder dua tindakan, jangan pula anak-anak gunakan simbol silinder tindakan tunggal dengan berpegas. Kebanyakannya cikgu dapati di situ. Jadi kena ingat, kena selalu hadir ke sekolah bersama dengan guru anda. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian pemindahan tenaga. Kita ada dua, iaitu paip utama dan juga kendala injak kawalan arah. Okey anak-anak, tengok kat sini. Okey, ini adalah merupakan bahagian perpaipan di mana dalam paip itu mengandungi udara bertekanan. Okey, di punca kuasa, di sumber kuasa utama, kita menggunakan paip yang diperbuat daripada besi, daripada logam. Sebab apa? Di situ berlaku kompresor air ataupun udara bertekanan yang sangat tinggi dan udara tersebut perlulah disalurkan melalui logam ataupun menggunakan besi tuang. Okey, fungsi dia membawa udara bertekanan ke semua komponen dan simbolik dia kita buat dalam bentuk macam line lah. Macam satu garisan saja ya. Satu garisan Yuyu. Okey. Manakala untuk kaedah menyalurkan udara bertekanan ke komponen, kita tak perlu menggunakan besi untuk menyalurkan udara bertekanan. Sekadar kita menggunakan tiub saja. Yang ni kan, yang ni udara bertekanan tinggi anak-anak. Udara ni kuat tau, padu. So dia menggunakan besi. Manakala untuk udara yang pergi dekat silinder, kita hanya menggunakan tiub
getah sahaja. Biasanya digunakan tiub plastik. Tiub plastik, Tiub plastik biasa, tiub plastik lah. Sebab udara di sini tekanan dia sudah berkurang. Tapi yang menggunakan simbol yang sama atau berbeza, cikgu? Sama juga. Sama juga. Sama juga. Simbol dia kita guna simbol yang sama. Okey, jadi cikgu mengharapkan anak-anak semua dah mula Adelina tu dah berjalan, dah mula faham tentang konsep simbol dan juga gambar-gambar yang cikgu telah tunjukkan, anak sudah tahu Okey, baik. Ini adalah mood kenalan injak kawalan arah. Okey, dalam buku teks anak-anak boleh rujuk. Ini mood ni maknanya kita nak menggerakkan injak. Contohlah kalau anak lihat driver bas nak buka pintu bas kan. So dia mesti tekan kan. Betul. Itu maknanya menggunakan mood untuk menekan injap supaya pintu bas tu dapat dibuka. Dapat dibuka Jadi kalau anak-anak tengok kat sini kita ada beberapa mood injap. Pertama kita guna twill. Twill ni maknanya guna tangan. Okay. Contohlah cikgu ambil contoh dekat mesin jengkaut. Saut tanah tu dia tarik kan. Itu menggunakan twill. Tapi itu konsep sistem hidrolik lah. Tapi kita belajar sekarang sistem pneumatik. Okey, yang kedua kaki, pijak. Dia pijak. Yang ketiga yang sangat popular, kita menggunakan kaedah punak tekan. Yang cikgu telah tunjukkan tadi bagaimana pemandu bas nak buka pintu, dia just tekan saja. Yang keempat guna tombol, yang kelima menggunakan isyarat pandu. Isyarat pandu ni maknanya tenaga pneumatik ataupun udara bertekanan tu masuk ke dalam injap untuk menggerakkan silinder. Okay? Tetapi yang popular kita guna adalah pada bahagian punat tekan anak-anak. Di sini cikgu mengharapkan anak tolonglah hafal kerana kerap kali soalan akan ditanya dalam SPM terutamanya. Tolong baca, tolong ingat simbol-simbol berkaitan mood untuk kita menggerakkan injap. Okey? Dan yang sebelah kanan tu anak-anak melibatkan simbol berkaitan dengan solenoid, sesondo dan juga pegas. Okey? Okey. So contoh cikgu nak tunjukkan ini adalah contoh bagaimana pemandu bas menggunakan punak tekan Punak tekan betul punak tekan bagi menggerakkan pintu masa pintu nak buka atau pintu nak tutup. Apa dia punya kelamat ni Yuyu? Penggunaan sistem pneumatik. Masa tekan dia buka. Dibuka. Dia ada bunyi tak agaknya? Dia bunyi pneumatik. Pandai Yuyu biasanya kalau kita dengar ps tu itu maknanya sistem pneumatik. Okey? Menggunakan udara. Jadi cikgu mengharapkan anak-anak semua dah mula faham tentang penggunaan sistem pneumatik ini. Yang jelas, sistem pneumatik ini digunakan untuk menggerakkan beban-beban yang kecil. Kalau beban yang besar macam batu, nak korek tanah itu tidak boleh. Sebab ada kesilapan yang sering kali anak-anak boleh lakukan di mana mereka tersalah faham tentang penggunaan sistem pneumatik. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Tadi kita dah belajar konsep. Sekarang ni saya guna uji anak murid kita, Yuyu. Tengok kita sama anak ada mereka memberikan tumpuan ataupun tidak. Betul. Okey. Jadi contoh soalan pertama cikgu baca dulu. Berikut adalah bahagian utama sistem kawalan pneumatik. Kena pasti komponen yang terdapat pada bahagian itu dalam ruang yang disediakan. Jadi cikgu minta siapa ni anak murid saya ni yang boleh bantu? Tolong bantu cikgu. Tolong jawab soalan ni. Cikgu, saya nak jawab. Ya, Ain. Baik. Okey. Untuk soalan itu, komponen-komponen yang terdapat pada bahagian perkhidmatan pembekalan ada banyak. Antaranya adalah motor elektrik, pemampat udara, penapis tangki, tolok tekanan dan juga penapis udara. Manakala untuk komponen di bahagian pemindahan, tenaga ialah pemampat, silinder, paip utama dan juga motor pneumatik. Minta 2, dia jawab 4 bagi setiapnya. Terkejut saya, Yu. Okey, saya rasa saya ingat apa yang diperkatakan jawapan oleh Ain tadi. Okey, sebenarnya ada banyak jawapan tapi kita nak 2 je. Okey, tapi dalam SPM dibenarkan calon menjawab. Tapi nanti calon kena jawab bawah ni lah. Jangan jawab sebelah-sebelah jawapan tu. Kalau boleh jawab di bawah. Tapi jawapan masih dikira dalam kotak yang diberikan. Okey. Okey, kita ada motor elektrik dan pemampat udara untuk bahagian perkhidmatan pembekalan. Manakala untuk bahagian pemindahan tenaga, okey, di sini diminta 2 jawapan, pemampat dan juga motor pneumatik. Okey, ini biasa soalan dalam bahagian
A. Yuyu. Bahagian A. Cikgu, katakanlah Ya. murid menjawab 4 contohnya walaupun diminta 2. Tetapi di dalam ruangan kotak ada satu jawapan yang salah tetapi yang di bawah iaitu di luar kotak ada jawapan yang betul. Adakah akan dikira cikgu? Soalan bagus Yuyu. Jawapannya tidak dikira anak. Jawapan tak dikira. Sayang Jadi kena betul-betul fokus dan berikan 2 jawapan terbaik Ya, saja. betul lah. Betul. Terima kasih cikgu di atas panduan Terima kasih tu. Yu. Pertanyaan tersebut, pertanyaan tersebut cikgu dah lontarkan kepada anak murid kena ingat. Ingat tu. So kena baca buku. Jangan buat mistik kat situ. Okey, contoh soalan yang kedua, Rajah 1 menunjukkan komponen yang terdapat dalam sistem kawalan perimetik. Okey, namakan ataupun kena pasti 2 komponen. A, pengawalan perimetik, B, pemindahan tenaga. Sekali lagi cikgu nak minta bantuan anak murid cikgu ni. Siapa yang nak boleh bantu cuba? cikgu? Siapa yang belum cuba sebenarnya? Baik, dia tahu diri dia yang belum cuba. Silakan. Berdasarkan daripada pengamatan saya, gambar yang ditunjukkan terdapat pemampat, injap dan juga silinder. Jadi untuk soalan A iaitu bahagian pengawalan pneumatik, saya dapat melihat ianya menggunakan injap 3/2. Manakala untuk soalan B iaitu bahagian pemindahan tenaga, biasanya ia menggunakan silinder dan terdapat spring di dalamnya. Jadi nama silinder tersebut ialah silinder tindakan tunggal dengan pegas. Betul ke cikgu? Ya, tepat maknanya Yuyu. Tahniah ni Hazim. Tahniah. Dia jawab-jawab tepat. Maknanya dia fokus kelas kita tadi kan. Betul Okey, cubanya cikgu nak buat sikit perubahan lah sikit Jawapan yang diberikan oleh Hazim tu betul Tetapi sebenarnya masih dikira betul. Jangan risau. Jangan risau betul. Ini pun betul. Ini pun betul, cuma sebenarnya dalam soalan ni diminta menamakan saja. Contohnya injap 32 ni kan. So namakan dia komponen apa Yuyu? B. Namakan itu saja. Manakala untuk silinder tindakan tunggal, tulislah Komponen A. Komponen A Jadi rujuk semula kepada rajah itu ya cikgu? Ya, rujuk pada rajah itu. Tapi kalau cara nak menjawab ni pun boleh kita terima anak-anak. Tetap diterima, Tapi sebenarnya jawapan diminta cuma namakan sahaja. Komponen A ataupun komponen B. Okey, jadi alhamdulillah Yuyu kita dah bincang tadi daripada konsep awal, kemudian kaedah nak mengenal bahagian-bahagian dalam sistem fonetik dan pelajar saya, anak-anak murid saya mampu untuk menjawab 2 soalan yang diberikan. Maksudnya mereka memberikan tumpuan. Yuyu sendiri tekun mendengar apa yang Cikgu Muhammad ajarkan kerana begitu jelas dan begitu menyeronokkan ya. Sebenarnya apabila kita mengenali bahagian-bahagian dan komponen-komponen bagi apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu pengangkutan dan kuasa khususnya berhubung pneumatik. Itu dia, jangan ke mana-mana, banyak lagi pembelajaran menarik. Selepas ini, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM